Tasik Melati ni mempunyai 6.4 hektar keluasan. Ianya terletak kira-kira 8 km daripada Bandar Kangak. Perlis mempunyai keunikan tersendiri di mana di situ adanya 150 tasik kecil. Kita akan nampak macam satu pulau kat Tasik Melati ni. Tasik Melati ni telah wujud sekitar abad yang lalu. Jadi dekat Tasik Melati ni dia macam satu taman lah. Dan di taman tu ada banyak tasik kat situ dan banyak boleh lakukan di situ aktiviti seperti riadah, lepas tu berjoging kan, jalan, kelah dan sebagainya, macam-macam lah dekat situ yang boleh dilakukan. Namun begitu, di sebalik keindahan Tasik Melati di Kangak Perlis ni, tasik ni dikaitkan dengan legenda ataupun cerita benar berkenaan dengan kisah 3 orang wanita yang terpukul, kemudian mereka bunuh dan mereka buang mayat dia ke dalam Tasik Melati ni. Jadi membuatkan tasik ni jadi lebih tragedi, lebih ngeri berlakunya penampakan ketiga-tiga wanita tersebut di Tasik Melati ni. Jadi penduduk ataupun masyarakat di sana sering nampak lah kelibat-kelibat mereka dekat Tasik Melati ni. Masyarakat di sana terjumpa dengan satu penampakan ular sawa. Besar ular sawa ni, bukan ular sawa biasa-biasa. Ular sawa raib orang kata. Mereka akan nampak ular sawa tu, jika mereka langgar, mereka akan terkena sesuatu lah, seperti sihir dan sebagainya, raja-raja makhluk jahat. Jika ada kalangan orang yang buat perkara-perkara tak senonoh dan sebagainya, mungkin akan membawa padah kepada diri dan pasangan tersebut lah di situ. Sekolah Free School adalah sekolah yang di mana terletak di Gerilan Georgetown, Pulau Pinang, dan sekolah ni dibangunkan daripada tahun 18 dan yang disiap sepenuhnya pada tahun 1816. Sekolah ni dia adalah salah satu sekolah yang paling tertua di Pulau Pinang, yang di mana dia guna medium bahasa Inggeris sekolah tersebut. Free School adalah salah satu sekolah yang mana dibangunkan oleh British sendiri, iaitu tentera British yang datang ke Pulau Pinang. Jadi tentera Jepun ambil alih Free School dan dijadikan pusat tahanan, penjara dan sebagainya. Dekat situ juga mereka ada buat siksaan, penderaan dekat banduan-banduan tersebut di dalam Free School tersebut. Dan dekat situlah jadinya kesan sampai sekarang. Ia kekal misteri dan juga seram. Cerita biasa yang berlaku di sekolah Free School ni banyaklah yang aku dengar. Ramai orang kata tentang Free School ni, kalau malam-malam lampu kedip-kedip tu biasa. Ada suara perempuan yang merintih di malam hari, dengar riau jeritan bekas-bekas banduan yang pernah disiksa di situ. Mengikut pengalaman seorang student yang duduk dekat situ daripada tahun 93 hingga 95, dia pernah stay dekat sekolah Free School tu as a budak asrama, dan dia pernah dengar orang bawa satu rantai heret ke lantai dan makhluk tersebut ada di sebalik tingkap bilik dia. Makhluk tersebut tidak berkepala. Jadi benda ni dia bukan perkara normal kalau tempat tu dah terlalu lama bertapak di situ. Sebab apa tahu, Penang Free School dia bertapak di situ sangat-sangat lama. Kalau hampa tengok video-video Perkhidmatan 7 sebelum ni, kami ada pergi satu tempat dah kita lama dekat di Pulau Pinang, tapi Free School ni lagi lama daripada tu. Kelly Castle ni dibina pada tahun 1905 dan dibina oleh seorang peladang getah yang terkemuka dari Scotland, iaitu William Kelly Smith. Bangunan 3 tingkat ni dibina mengikut seni bina istana dari India, iaitu Mohol Castle. Tukang binaan Kelly Castle ni diimport khas dari Madras. Bangunan ni dibina dengan 14 buah bilik dan 1 terowong.
yang dilengkapi dengan lift yang pertama di tanah Melayu pada masa itu. Tetapi pembinaannya terhenti hampir dalam 80% siap kerana lift yang dia order tu tak sempat sampai. Kalau pada lah ni, waktu sekarang ni bangunan tu memang tak siap lagi lah, memang dah terbengkalai terus sampai sekarang. So memang jadi tempat tarikan pengunjung untuk mereka nak melawat tempat peninggalan sejarah British yang dulu. Kisah-kisah seram yang pernah berlaku di Kelly Castle ni, yang kuasa yang menyebabkan Kelly Castle ni dia jadi seram kat mata orang, sebab dulu Kelly Castle ni pernah dijajah ataupun digunakan oleh Jepun untuk dijadikan tempat penyiksaan dan membunuh orang. Aku rasa sebab tu kot yang menyebabkan Kelly Castle ni dia jadi seram, sebab apa? Jepun dah guna dia untuk bunuh orang dengan seksa. Satu lagi sebab yang membuatkan Kelly Castle ni jadi seram, anak perempuan Kelly Smith ni dia hilang. Aku tak pasti dia hilang dalam rumah ni ke atau kat mana-mana ke kan, tapi memang anak dia menghilang, tak jumpa sampai ni memang. Tapi lah ni dah tak ada lah kot anak dia kan, takkan hidup ni berapa tahun ni nak hidup nak. Kat Kelly Castle ni juga ada juga orang pi melawat dengan niat yang lain lah, dari bukan just untuk nak tahu dia punya sejarah saja. Mereka just nak pi sana nak tengok benda-benda yang lain daripada manusia di situ pun ada orang pi. So contohnya aku boleh kongsi satu cerita ni. Ada satu kumpulan yang berapa orang aku tak pasti, tapi dalam tu dia orang pergi buat penggambaran untuk tangkap benda-benda yang mistik dalam tu. Okay, so dalam tu dia orang dah terserempak dengan satu lembaga yang menyerupai seorang lelaki berpakaian lengkap Eropah yang menjenguk mereka dari satu tingkat dalam bangunan castle tu lah. Satu kisah dia, ada satu grup ni, mereka nak main melawat Kelly Castle ni lah, tapi mereka mungkin first time. Mereka pergi tak kenal dengan time ni dah tutup lah. Dia sampai pukul 5 lebih lah, tapi dia main lepas pukul tu. So ada satu seorang pegawai keselamatan kat situ, dia macam ditahan mereka, kata kita tak boleh masuk sebab dah lepas waktu melawat. Lepas tu okey lah, dia pun guard tu pun dah nak masuk guard house balik. Lepas tu dia pergi tengok, dia berjalan, dia tengok dia tak ada kaki, dia macam melayang pergi kat guard house tu. Reaction dia orang masa tu aku tak pasti kan, tapi kalau hampa jumpa macam tu, hampa rasa hampa reaction hampa macam mana? Sungai Sedim merupakan salah satu taman rekreasi yang popular di negeri Kedah. Jadi sungai ni mana kata sungai ni banyak orang datang sana pergi mandi kan. Lepas tu ada yang datang sana nak reda, berkelah dan sebagainya. Tetapi di sebalik keindahan, kecantikan alam semula jadi yang diceritakan oleh Allah SWT ni, ada juga terselit kisah-kisah seram dekat Sungai Sedim ni. Antaranya, Sungai Sedim ni dikatakan pernah hilangnya seorang pemuda dalam tahun 2010 macam tu. Dia hilang dalam masa 4 hari tak silap. Okay, so mereka ni actually ramai lebih daripada seorang untuk mancing. Ada yang nak mandi. Dan lepas 4 hari tersebut, dikatakan terjumpa satu mayat di celah-celah batu. Mana kata kat Sungai Sedim tu lah kan. Dalam keadaan yang kata apa, biru kan, orang utara lah biru tu apa, lebah-lebah dan sebagainya. Member dia yang kebetulan mengai kat situ bersama dengan dia, bersama dengan orang yang hilang tadi tu, mendengar something lah, macam ada orang baling batu kat dia kan. Jadi kawan dia ni pun belah daripada tempat tu, dan tak perasan kata kawan dia pun hanyut dan hilang. Dikatakan pula dekat Sungai Sedim tu ramai orang tempatan dekat situ yang sering nampak dekat Sungai Sedim tu ada perempuan duk mandi, kelak ketawa bagai semua. Ada juga budak yang mandi kat Sungai Sedim ni, lepas dah cerita dah mandi apa semua, dia naik, lepas tu dia turun balik ke tepi sungai tu, kemudian dia pergi satu tempat, maksudnya dia pergi ke arah yang tak sepatutnya dia pergi lah dalam kat sungai tu. Dia macam serupa macam kena tarik dengan benda yang
Nasib budak tu agak baik lah disebabkan penduduk kat situ ternampak budak ni seakan-akan macam nak pergi ke satu tempat yang agak berbahaya kat situ. Jadi mereka sempat tarik tangan dia, dan budak ni juga diberi ruqyah dan sebagainya, kemudian dia sedar lah. Terowong Menora ni terletak di Banjaran Keledang, Perak, Malaysia. Terowong ini mempunyai 800 meter panjangnya, dan antara sebalik lebuh raya yang berada di terowong ni adalah daripada Kuala Kangsar menuju ke Plaza Tun Ipoh. Dan terowong ni mempunyai sebelah menyebelah, mana kata terowong tu sebelah-sebelah lah. Ada yang pergi ke menghala daripada Plaza Tun Ipoh ke Kuala Kangsar, dan ada juga yang daripada Kuala Kangsar kepada Plaza Tun Ipoh. Terowong ni dibuka secara rasmi pada tahun 1986 lagi. Lebuh raya di Terowong Menora ni merupakan lebuh raya di utara selatan. Kisah-kisah seram yang berada di Terowong Menora ni ataupun lebuh raya ni, dikatakan bahawa di sana mempunyai banyak kisah-kisah misteri yang berlaku dekat situ. Antaranya kenderaan-kenderaan berat seperti lori, bas, dan juga kenderaan ringan seperti kereta, motor yang tiba-tiba bila mereka lalu dekat kawasan tu, brake tiba-tiba tak function, menyebabkan kemalangan jiwa berlaku dekat situ. Dan kat situ juga dikatakan sangkut terlalu lama sangat, jam kat situ disebabkan kemalangan yang berlaku di situ. Sebenarnya macam-macam kisah seram dan kisah misteri yang pernah berlaku di dalam terowong ni. Dikatakan juga ada mereka nampak pocong, dan mereka nampak checkpoint, dan menyebabkan kemalangan jiwa sebabkan penampakan-penampakan yang mereka tak sengaja nampak lah. Diceritakan juga bahawa ada sepasang suami isteri yang pernah lalu kat situ. Mereka naik kereta, dan waktu ketika tu mereka ni perjalanan pulang lah, tak silap aku, ada benda tumpang di dalam kenderaan sang suami dan isteri ni, maksudku pasangan kelamin ni. Mereka ni diganggu dengan something yang tak diundang, dan perkara tersebut berlaku, maksudnya mereka ni accident. Alhamdulillah mereka tak jadi apa-apa. Wanita yang sangat mengandung tu pun tak jadi apa-apa. Lepas kejadian kemalangan yang dialami oleh sepasangan suami isteri ni, berlaku lagi satu kemalangan jiwa, dan kali ni kemalangan tu memang ada orang mati. Lokasi kemalangan yang berlaku pada orang yang berbangsa Cina ni tak jauh daripada kemalangan daripada pasangan suami isteri tadi. Wang Kelian ni salah satu penempatan di sekitar Perlis, dan dia dekat-dekat dengan Bandar Satun, dan dekat juga dengan simpang jalan daripada Perlis nak ke daerah ke Thailand. Ikut sejarah, sejak 1992 lagi, pintu antara Thailand dan juga Perlis dibuka dan dilalui di sana. Pernah dibuka ketika dahulu untuk laluan masuk ke keluar lah. Mengikut fakta bahawa pintu tersebut pernah dibatalkan ataupun pernah ditutup untuk seketika waktu, dan waktu tu agak lama, dan kemudian mereka buka semula, dan 2015 mereka tutup balik. Berita menggemparkan tentang Wang Kelian ni adalah di mana sejarah tragedi ngeri ataupun tragis pernah berlaku di Wang Kelian ni. Ada penemuan satu kamp, mana di situ adanya kamp pengurungan orang-orang pelarian seperti kita tahu yang ada wujud sehingga sekarang, pelarian-pelarian seperti Rohingya, Myanmar, Bangladesh dan sebagainya. Mereka dikurung di sana. Pada permulaannya mereka jumpa kubur, beberapa kubur dekat situ. Kubur tersebut didakwa adalah milik mayat
pelarian-pelarian yang pernah dikurung di dalam kamp yang tadi kita cakap tadi, dan mereka mati di sana akibat dipukul, didera dan adanya yang tak diberi makan. Mereka mati dan ditanam di situ hampir beberapa lamanya di situ, dan penduduk di sana di kawasan Bukit Wang Kelian ni mereka jumpa kubur tu, dan sejurus selepas kejadian mereka jumpa kubur tu, mereka beritahu dengan pihak-pihak yang kenal lah, dan kemudian harinya mereka jumpa pula dengan beberapa kamp. Jadi akibat kes tersebut 70% kedai-kedai yang ada berdekatan dekat Bukit Wang Kelian ni terpaksa ditutup, dan kawasan Wang Kelian ni dia jadi macam sunyi sepi lah waktu ketika tu. Aku tak sure sekarang dia macam mana, dan kes tu berlaku pada 2015 lah. Jadi sebarang detail dan maklumat lanjut hampa boleh cek sendiri dekat internet. Yang mengerikan bahawa di situ terdapat kubur-kubur yang didakwa dijumpai oleh beberapa masyarakat di Bukit Wang Kelian, dan kubur tersebut adalah milik mayat-mayat pelarian-pelarian yang pernah didagang di sana akibat mati kebuluran, mati kerana dara. Penjajah ni dikatakan di mana di situ terbiarnya tempat-tempat misteri yang ada di situ. Misteri Pulau Jejak dikatakan bahawa di situ tempat di mana orang-orang pesalah atau pepanduan yang pernah ditinggalkan di sana sebelum dijatuhkan hukuman mati. So di situ juga dikatakan terletaknya pesakit-pesakit kusta. Cuma sekarang Pulau Jejak ni ada satu resort lah yang bertapak dekat situ. Aku pun pernah pergi kat sana dan aku pernah tengok keadaan di sana. Setakat ni yang aku tengok so far macam tak ada apa-apa lah, tapi ada lah YouTuber dan juga aktivis paranormal yang pergi ke sana untuk rakam dan buat liputan di sana. Areal Tasik Raban dibuka pada tahun 2004, di mana kita sedia maklum ianya ditutup pada tahun 2010 lagi. R&R ini juga dibina dan berdekatan ataupun di atas jambatan Raja Muda Nazrin, iaitu di Perak. Jadi sebenarnya R&R Tasik Raban ni seringkali dikaitkan dengan aktivis-aktivis paranormal lah yang melawati ke sana. Di R&R Tasik Raban ni selalulah orang nampak lah yang mostly kepada ramai orang luar sana yang nampak Tasik Raban punya R&R ni macam function lagi, masih berfungsi, masih berjalan seperti sedia kala. Tapi padahalnya Tasik Raban R&R ni sebenarnya dah tutup. Tasik Raban R&R ni juga dikatakan orang yang sering lalu ke sana pernah nampak seorang wanita yang kadang-kala dia diam ataupun kadang-kala dia terbang dan melintasi jambatan di Lenggung, Perak. Dikatakan juga bahawa di R&R Tasik Raban ni, dia punya jalan di depan R&R tu sering kali berlaku kemalangan. Pengalaman seram yang ada di Tasik Raban R&R ni, di mana dikatakan ada seorang hamba Allah ni yang singgah ke R&R Tasik Raban untuk singgah makan lah. Biasalah orang yang selalu lalu kat highway apa semua ni, dia akan berhenti R&R. Jadi nak jadikan cerita, dia pun singgah itu nak berhenti makan. Tapi pada tahun yang dia singgah makan tu 2013. Tasik Raban R&R ni seperti mana yang dalam pengenalan kita awal tadi, dia tutup pada 2010. Jadi apa yang dia makan? Dikatakan seorang juruteknik yang singgah ke R&R Tasik Raban untuk berhenti solat lah dekat sana. Jadi dia tersampak dengan satu pakcik. Okey, pakcik misteri lah kalau aku gelarkan kat sini. Di mana pakcik tu tanya dekat dia, nak pergi mana? Abang dia nak pergi surau, nak semayang. Jadi disebabkan dia tersampak dengan pakcik tu, dan dia juga dapat tahu yang
pakcik tu sebenarnya bukanlah orang, maka keesokan harinya dia demam. Masyarakat di sekeliling ataupun netizen lah yang kita panggil dekat sini penuh terserempak dengan pemandu ataupun kereta yang di mana dalam kereta tersebut tak ada pemandu yang bawa kereta tu kan. Kita pun sedia maklum dekat pengenalan tadi ataupun di kisah seram Tasik Raban ni banyak sejarah-sejarah seram ataupun kemalangan yang ada di Tasik Raban RNR ni. Bukit Sabiah ni adalah satu jalan shortcut yang nak boleh menghubungkan daripada Tanjung Tok Kong ke Batu Feringgi. Bukit Sabiah ni sebab dulu ada satu peristiwa yang tragedi kat situ lah. Mereka jumpa satu mayat wanita dan nama mayat tu Salbiah. Dari peristiwa tu lah orang tempatan kat situ panggil ni nama Bukit Sabiah. Bila malam dia kan, bila malam dalam pukul 9 ke atas tu, jalan tu dah macam kurang lah. Orang jarang lalu lah. Sebab apa? Dia orang risau lah kalau ada apa-apa kan. Situ risau orang dah jumpa mayat kat situ. Mindset apa orang fikir kan, tentu lah apa ni. Aku pun kadang-kadang malam tak boleh kat situ. Peristiwa-peristiwa yang pernah berlaku. Bukit Sabiah ni, dia jalan dia tu tak besar mana lah, dia sempit. So jalan ni pun agak orang panggil apa, membahaya sikit lah kalau korang lalu waktu malam. Dulu lah maksud aku, dulu belum ada lampu yang cerah macam sekarang. Okay, sekarang ni dia orang dah buat dia pun dah buat tar baru semua, lampu LED cerah menerang semua kan. So bagi aku macam tak ni sangat lah. Kalau dulu memang ya, macam dulu ada satu selekah tu, korang akan nampak macam ada apa, macam ada satu something tau bertenggek kat situ kan. Yang tu lah menyebabkan orang macam takut kat situ. Sebab bila orang lalu kat situ mesti nampak. Tapi kalau betul korang tengok betul tu kayu je, tangkai kayu yang diri kat situ. Perasaan orang lah bila malam-malam kan. Bila tu lah macam bila peristiwa ni berlaku, semua nak kaitkan benda tu. Ada juga satu cerita orang dulu, aku tak pasti cerita ni kepastian dia 100% betul ke atau tidak. So korang nilai sendiri. So mayat yang dia orang jumpa tu, mayat Sabiah yang dia orang jumpa tu adalah mayat wanita yang dia bunuh diri dekat kauntus polis, dan polis yang jumpa mayat tu dalam bilik dia lah. So dia tak tahu nak buat apa. So dia dicampakkan mayat tu ke Bukit Sabiah ni. Dan itu yang first yang dia orang jumpa dekat Bukit Sabiah tu. Itulah mayat dia. So, sama ada wanita tu, Sabiah tu bunuh diri ataupun dibunuh, aku tak pastilah. Okay, kalau korang nak apa maklumat kan yang detail lagi ni, kalau korang nak lah, korang boleh cari sendiri lah kat internet kan. Aku malas nak cari benda macam ni. Okay, so dari peristiwa itulah yang bukit ni boleh dapat nama Sabiah. Timataso ni dia lebih kepada urban legend lah. So, cerita dia adalah berkenaan dengan jalan yang berdekat dengan empangan Timataso. Aku ingat ni empangan air kot. Jadi berdasarkan fakta, empangan Timataso ni merupakan empangan yang terletak ke utara bandar Kangak, yang terletak dalam Mukim Berseri dan Jalan Abi ke Padang Besar. So nama Timataso ni diambil sempena nama dua batang sungai, di mana satu lagi sungai itu nama Sungai Timang dan satu lagi namanya Sungai Taso. Sebenarnya banyak kejadian yang pernah berlaku di jalan Timataso ni. Dikatakan urban legend perkara ni, dan perkara tersebut adalah di mana suatu malam satu buah kereta yang lalu bahawa ada orang jumpa ular yang melintasi kereta-kereta yang lalu dekat situ lah. Dan ular tu bukan ular biasa, ular kepala 3 kot. Kalau ular satu kepala tu kita rasa biasa lah kan, tapi ini ular kepala 3. Jadi
Ramai orang lalu kat situ akan berhenti kereta bagi ada laluan dekat dia lah. Namun jalan ni dia agak sunyi bila pukul 9 malam ke atas. Dia dah sunyi, dia dah start sunyi dah. Dikatakan juga di sana ada beberapa mendakwakan bahawa ada kelibat seorang nenek kebayan yang nak tumpang kereta. Bila ada kereta lalu dekat sana, ada nenek kebayan akan tunggu tepi jalan dan akan lambai-lambai tangan dia untuk tumpang lah kan. Jadi banyak pemandu dekat sana takkan berhenti lah. Kemudian bila pemandu tu dah sampai dekat rumah dia pecek ini sebab tak bagi tumpang dekat nenek kebayan. Jadi nenek tu dia akan tinggal sesuatu lah dalam kita punya bonet ataupun seat belakang kereta kita. Bagi siapa sajalah yang lalu dekat situ, kalau jumpa dengan nenek kebayan ni, yang melambai-lambai tangan dia untuk tumpang kereta. Tapi ini salah satu cerita urban legend lah di Jalan Timbang Tasu ni, dan kepercayaan orang dulu. Kadang-kadang benda ni dia nak bagi satu tanda kita supaya kita berhati-hati di jalan raya dan sebagainya lah, macam tu lah lebih kurang. Jambatan Pulau Pinang yang pertama, dia adalah jambatan yang terpanjang di Asia Tenggara, dan ukuran panjang dia adalah 13.5 km dan kawasan dia hampir 225 meter, dan tarikh siap dibina pada 1985. Dan jambatan ini menghubungkan antara jalan Lebuh Raya Gulugur dengan Tanah Besar di seberang perai. Dikatakan banyak cerita-cerita seram dan mistik yang diceritakan oleh orang-orang dulu dan orang-orang sekeliling mengenai Jambatan Pulau Pinang ini. Salah satu ceritanya adalah mengenai tiang 56. Banyak cerita yang mengenai jambatan ini. Salah satu ceritanya adalah masa proses untuk pembinaan jambatan ini. Diceritakan bahawa pemaju hampir buntu untuk nak teruskan proses pembuatan jambatan ni kerana ada satu sebab yang tak masuk akal. Sebab yang tak masuk akal tu banyak dikaitkan dengan unsur-unsur mistik dan paranormal ni. Sehingga kan pemaju mengambil langkah mistik dengan berjumpa dengan pawang untuk meminta bantuan membantu proses pembuatan jambatan ni berjalan lancar. Okey, mengikut kata pawang tersebut, di dasar lautan tempat di mana jambatan tu hendak dibina, terdapat seekor buaya putih yang menjadi penunggu di situ. Syarat dia adalah pemaju tersebut harus memberi ataupun mengorbankan manusia ataupun darah manusia untuk dijadikan santapan buaya tersebut. Ada juga cerita yang dikatakan bahawa setiap tiang Jambatan Pulau Pinang yang ada tu ditanam dengan satu kepala manusia, iaitu pekerja-pekerja yang meninggal semasa proses pembuatan jambatan itu. Isu tiang 56 ni timbul apabila salah seorang staf dari USM hilang kedua penglihatannya apabila dia menegur mengenai tiang 56 tu di Jambatan Pulau Pinang itu. Ada juga yang menceritakan tentang tiang 56 ni, iaitu nelayan-nelayan di sekitar Jambatan Pulau Pinang pun ada juga cerita pasal tiang 56 tu. Dia orang cerita pasal dia orang hampir disedut oleh pusaran air sebesar saiz dia padang bola sepak yang berlaku di tiang 56. Itu kebetulan ataupun memang kejadian alam semesta, aku tak pasti, tapi dia mengikut cerita dia orang memang macam itulah. So dia orang kata kalau kita tengok dari atas, pusaran air tu dia berbentuk seperti muka perempuan tua yang sedang bukakan mulutnya. Pusaran tu sedang buka mulutnya, tapi pusaran air tu seperti muka perempuan tua yang ingin menjedut mangsa-mangsa tersebut lah. Dan ada juga yang beritahu yang pusaran air tu di bawahnya tu ada yang buaya putih yang aku ceritakan tadi tu.
Okay, Gua Tempurung ni dia terletak di Gua Batu Kapur, Gopeng, Perak. Nama dia diambil sebenarnya bentuknya macam seakan-akan kelapa, tempurung kelapa tu. Panjang gua ini mencapai 1.9 kilometer. Dia punya jarak dalam kan. Dan Gua Tempurung ni dipercayai telah wujud pada tahun 8000 sebelum Masihi lagi. Kisah-kisah misteri yang pernah berlaku di Gua Tempurung ni, di mana dikatakan gua ini pernah diduduki oleh puak-puak komunis pada era-era 1950-an macam tu. Di sini juga dikatakan kalau tempat berkemah tu memang tak sah lah, memang ada orang datang berkemah dekat berdekatan dengan Gua Tempurung ni. Dan di sana dikatakan ada cik pon juga yang datang mengganggu dan menilai di sana. Di sana juga dikatakan ada pintu ke alam lain. Dikatakan bahawa, boleh kita singkatkan dekat sini, banyak kes-kes kehilangan. Mana kata sini ada orang pernah hilang. Okay. Dan kes yang paling viral waktu ketika tahun lepas tak silap aku, di mana kes Acap. Okay, Acap. Apa ingat kot kes dia viral satu Malaysia. Tapi itulah yang sedihnya, Acap tak jumpa sampai sekarang. Gunung Jerai ni adalah di mana salah satu tempat yang aku boleh katakan legend juga bagi orang-orang Kedah. Tempat ni tak asing bagi orang-orang yang nak tamatkan persilatan, nak tamatkan apa-apa sajalah berkenaan dengan kerohanian ni. Okay, nak dapat berani, so mereka akan pergi ke Gunung Jerai dan bertapa di sana. So Gunung Jerai ni basically tinggi dia tu dalam 1207 meter macam tu. Banyak sejarah yang terkandung, antaranya sumpahan si Kelembai dan pelbagai lagi lah sejarah yang aku sendiri tak boleh nak cerita kat sini sebab takut video ni jadi panjang. Hampa boleh cari di YouTube video berkenaan dengan Gunung Jerai ni dan info-info yang lebih detail lah. Dekat sana adanya perkampungan bunian. Memang ada pelbagai kes dekat Gunung Jerai ni, di mana ada beberapa pelajar yang buat trip rombongan ke Gunung Jerai, dia berhilang dan tak dijumpai sampai sekarang. Dan ada juga penduduk tempatan dekat situ claim yang mereka ada juga nampak orang alim yang lalu dekat situ berserban dan sebagainya. Dan ada juga satu cerita di mana ada 2 orang wanita, dia memang perempuan yang betul ya, bukan benda tu. Dia minta izin dekat penjaga di sekitar Gunung Jerai tu untuk bertapa dekat Gunung Jerai. Dan dia juga ada niat untuk jumpa dengan satu Tok Wan. Aku tak sure Tok Wan mana, tetapi selanjutnya dalam cerita ni dikatakan bahawa Tok Wan yang dikatakan tu adalah orang-orang alim yang dia mimpi di dalam mimpi dia. Cerita yang mengerikan di sebalik Gunung Jerai ni, antaranya yang paling popular adalah penemuan seorang pemuda lagi yang ditemui kepala dia hilang sekitar Gunung Jerai, belah-belah sungai tak silap. So kes tu dia masuk paper, tapi aku tak sure seberapa ramai yang tahu berkenaan dengan cerita tersebut. Untuk pengenalan, JH Penang adalah hospital besar Pulau Pinang. Dikatakan hospital yang paling tertua di Malaysia. Hospital ini pun dibangunkan oleh tentera British juga. Dan sekarang daripada hospital sementara yang di mana 60,000 budak ataupun baby yang dilahirkan di hospital sementara tersebut, sehinggalah hospital yang sebetulnya telah bertapak di jalan residensi, iaitu Georgetown, Pulau Pinang. Sekarang punya hospital. Jadi orang Penang dia tahu lah Jihir ni kat mana. Sebut Jihir memang tahu kat mana. Kita semua sedia maklum lah, hospital kot kan. So hospital ni ada orang yang dihantar ke sana merupakan mayat, orang lepas kena bunuh, orang lepas aksiden, orang beranak nak bersalin. Jadi perkara-perkara ni dia bukan jadi lagi asing buat kita. Dan perkara ni sangat-sangat, orang kata apa, orang tua panggil legend. Okay, dia legend. Kalau kita sebut orang mati kat tempat sekian-sekian,
ada darah, pasti akan berdarah lagi. So hospital ni tak akan lekang dengan darah. So sebabkan tu hospital ni banyak kisah-kisah seram dan misteri yang pernah berlaku di hospital ni. Antara yang aku pernah baca dekat hospital besar Pulau Pinang ni, ada benda bergerak ni sendiri. Lepas tu dia orang sering nampak kelibat-kelibat yang mungkin roh-roh lah kan? Roh-roh yang tak sepatutnya ada di berkeliaran di hospital tersebut. Aku ada satu cerita yang di mana ini pengalaman seorang penulis yang menceritakan bahawa ada satu pakcik, dia orang tempatan di Penang. Satu ketika tu dia nak melawat anak dia di hospital, dan pada waktu ketika tu dia pergi ke satu tempat dekat area hospital. Dia ternampak satu makcik tua yang uzur lah, nak katakan uzur tak lah sangat uzur, tapi masih boleh berjalan. Dia cari mana bilik mayat. Jadi makcik ni tanya dekat pakcik ni, saya nak tahu mana bilik mayat di area hospital Pulau Pinang. Jadi pakcik ni dengan tanpa segan silu dia kata, tak apa, saya tolong tunjukkan dekat mana. Jadi sebelum dia nak sampai dekat security guard untuk tanyakan bilik tu kat mana, sebab maklumlah hospital besar Pulau Pinang ni besar kot, bukan kecil. Jadi sebelum dia nak sampai tu, dia tanya dekat makcik ni, siapa mayat tu? Makcik tu jawab yang mayat tersebut adalah anak dia sendiri, anak perempuan dia. Okey. Berdasarkan kisah tersebut, anak perempuan dia ni keluar malam. Ini bagi nasihat dekat anak dia, jangan keluar malam. Tak elok keluar dengan lelaki orang pula. Keluar dengan lelaki dan sebagainya. Jadi anak ni tak mau dengar keluar. Dan pada malam tersebut juga, anak dia insiden mati bersama lelaki tersebut. Apabila pakcik tu dengan makcik tu dah sampai di tempat yang dikatakan security guard tu, makcik tu toleh ke kanan nak tengok makcik tu dan nak inform dekat security guard tu dekat mana ke bilik mayat tu. Maka makcik tu kali tengok dah tak ada. Makcik tu hilang. Misterinya dia hilang. Pak Misteri ni terletak berdekatan dengan Bukit Merah Lake Town Resort. Boleh kita classify dekat sini rumah tumpangan lah, rumah tumpangan sementara yang dijadikan hotel bagi golongan-golongan ataupun orang-orang yang datang melancong nak pergi ke Bukit Merah ataupun sebagainya. Apartmen ni terletak di Taiping, Perak. Tak silap aku, apartmen ni dia ada, maksud aku dia ada dua bangunan yang nama seakan-akan sama. So salah satu lah, so pandai-pandai lampu jari kan buat bagaimana. Apartmen ni start dipublish ataupun dibuka pada agoda.com 2012 sampailah sekitar 2016. Apartmen ni dia agak misteri sebab kan sampai sekarang masih dibuka untuk tempah dan tinggal di apartmen ni. Banyak yang komen ataupun review dekat agoda.com berkenaan dengan apartmen ni mengatakan di sana servis teruk, lepas tu kolam tak digunakan. Banyaklah komen-komen ataupun review yang sangat aku rasa macam wish, seriously tempat ni masih lagi berfunction. Dia katakan ada satu kisah yang pernah dikeluarkan sebagai artikel di internet mengatakan apartmen ni pernah dihuni oleh salah satu keluarga yang datang niat mereka nak bercuti di Perak lah. Kat cerita daripada lokasi rumah mereka saya nak pergi ke apartmen ni, mereka tak nampak walaupun mereka pakai Waze. Dekat 10 pusingan mereka pusing dekat area situ yang dikatakan dah sampai lah tempat tu, mereka tak jumpa apartmen tu. Macam seakan-akan tak ada di mata dia pun. Jadi bila dia masuk, keluarga ni masuk dekat situ, dia perasan dia perasan di situ banyak kereta-kereta yang diparkir dekat area situ. Bermaksudnya kat situ banyak orang yang stay kat situ. Dan perkara yang anehnya lagi, mereka datang ke apartmen tu, situ memang
Sunyi sepi habis lah. Dengan gelapnya. Keluarga ni pun nak rasa sesuatu dengan tempat ni. Rasa macam tempat tu dah tak digunakan sekian lama. Dan akhir kisah tersebut di mana keluarga tu keesokan pagi mereka siap-siap nak gerak kan. Apa yang mengejutkan, tempat tu macam betul-betul dah terbiak. Tak ada orang duduk kat situ. Semua benda nampak seakan-akan macam tak seperti yang mereka nampak pada malam hari sebelum tu. Tempat yang seterusnya ni adalah salah satu tempat membeli belah yang aku rasa agak masyhur juga di mata orang kita di Malaysia khususnya, iaitu Tesco. Sebenarnya artikel berkenaan dengan Tesco ni aku dah nampak lama. Cuma aku tak boleh nak bahas sebab tentang keseharian dia. Tapi cerita ni menarik untuk kita kongsi bersama. Tesco Mergong ni dikatakan tempat tersebut sangat panah bak kata orang Kedah sana. Tempat ada kerah. Mana-mana saja budak-budak kecil yang masuk ke Tesco Mergong ni dia pasti akan nangis. Mana kata budak-budak kecil kat sini antara sekitar 3 tahun ke bawah. Apa yang membuatkan Tesco Mergong ni dia jadi panah dia kerah adalah disebabkan dua kubur yang wujud di sebalik Tesco Mergong ni. Dua kubur tu dikatakan dalam artikel internet. Kubur tu masih ada dan aku cek balik kenaan dengan kubur tersebut. Aku tak sure kubur tu macam mana sekarang. Jadi siapa yang tengok video ni tolong komen dekat bawah apa yang terjadi dekat Tesco Mergong sana dan masih ada lagi kubur tersebut. Diceritakan bahawa di Tesco Mergong ni ada seorang pekerja dalam Tesco tu lah. Staff ni dia cerita bahawa mereka akan balik ikut jalan belah belakang tu. Dan apa yang mengerikan, mereka nampak ada kelibat yang bertinggi dekat atas pokok bersebelahan dengan dua kubur tersebut. Dan ada juga pengawal Tesco Mergong yang kebetulan nak lalu jalan balik ke rumah mereka ada tercium bau yang wangi. Jadi kita pun tahu kalau bau ni mana kata dia jauh, kalau bau busuk tu dia dekat. Banglo Bukit Melera ni dibina kira-kira pada tahun 1928. Banglo ni boleh dihubung kaitkan dengan kedatangan British di Pulau Pinang pada tahun tersebut. Tak silap aku, banglo yang ditinggalkan oleh British dekat puncak Bukit Melera ni ada banyak. Tapi salah satu yang kami cerita ni adalah banglo yang betul-betul sekarang terbiar di atas puncak Bukit Melera tersebut. Diceritakan bahawa di banglo Bukit Melera ni ada kisah-kisah misteri berkenaan dengan banglo tersebut. Antaranya pendaki ataupun orang yang hiking dia suka daki bukit ni pernah mendengar suara panggilan daripada banglo yang berada di puncak Bukit Melera, seolah-olah memanggil mereka untuk masuk ke dalam banglo tersebut. Di mana satu kisah lagi ada seorang lelaki yang terus jadi tak betul setelah masuk ke dalam banglo yang terbiar tersebut. Banyak lagi sebenarnya cerita tentang banglo terbiar di Bukit Melera ni. Nantikan video kami nanti untuk ke sana. Jalan Subitan ni merupakan jalan yang salah satu jalan yang shortcut Great Taiping terus ke Bajaran Titiwangsa. Dan jalan ni juga adalah salah satu jalan yang paling sunyi dekat Perak. Di mana dekat jalan ni, sepanjang jalan ni memang penuh dengan hutan kiri kanan dan juga hampirlah dikatakan dalam notes 0.001% saja kereta yang lalu dekat situ. So memang jalan ni memang sunyi lah, ramai tak guna jalan ni. Kisah seram di Jalan Subitan ni ada beberapa kisah. Dan juga tempat ni dikatakan salah satu tempat di mana tempat pembuangan mayat ataupun tempat pembuangan benda macam tu lah. Banyak kes pembunuhan yang berlaku dekat Jalan Subitan ni di mana mereka buang mayat-mayat dekat kawasan ni lah, sebab kawasan ni memang kawasan yang sunyi. Jadi pengalaman seram yang ada dekat Jalan Subitan ni, ada salah satu keluarga yang menaiki kereta. Keluarga ni follow satu kereta dekat depan
Tiba-tiba bila dah sampai satu simpang tu, kereta ni terus hilang. So dari situ keluarga ni pelik lah, sebab apa? Kita tu tiba-tiba hilang lepas-lepas simpang tu je. Mungkin halusinasi ataupun sebaliknya. Dia dibina di atas tempat yang sebenar, kubu rahsia tentera British yang dibina pada tahun 1930 dan siap sepenuhnya 7 tahun selepas tu. Kubu ni dibina dengan menggunakan tenaga banduan-banduan yang ada pada masa tu selama 7 tahun untuk siapkan semuanya. Paling menyentuh hatinya nasib banduan-banduan tu ialah dibunuh. Semuanya sekali dibunuh kerana untuk mengelakkan maklumat-maklumat mengenai kubu tu tersebar kepada pihak musuh. Lepas tahun 1942, tentera Jepun mengambil alih daripada tentera British. Selepas itu dalam 1945, tentera Jepun menyerah kalah dan start pada itulah kubu rahsia tentera British ni dibiar selama 60 tahun sebelum dia dinaikkan taraf untuk menjadi museum kepada orang ramai. Kisah-kisah yang seram pernah berlaku di sini, seperti ada bayangan-bayangan banduan-banduan yang tak ada kepala, macam rintihan-rintihan perempuan yang diseksa. Aku ada tengok dalam YouTube, ada satu YouTuber ni dia buat shoot dekat museum perang ni waktu siang, sebab waktu malam memang tak boleh, museum ni akan tutup. So dia buat shoot masa scene dekat bawah terowong bawah tanah, dia orang masuk. So kat dalam kawasan tu ada kawasan lapang untuk adalah satu alatan-alatan apa-apa dalam tu. So dia orang nampak macam ops lah. Lepas tu dia ada highlightkan bulat kat situ ops dengan tanda soal. Maksud dia orang pun tak pasti lah itu ops ke apa kan. So ada satu tangga untuk naik sampai kat atas tu. Masa tu hampa kena pasang telinga tu ya. Sebab apa? Okey, korang tengok video ni. Okey, dah sampai atas. Okey, dah sampai atas. Dalam video ni, korang akan dengar sesuatu. Korang dengar apa? Aku dengar macam ada bunyi tangisan bayi. Cuma dia slow. Korang kena dengar betul-betul lah. Kalau korang nak dengar sendiri, korang kena datang lah kat Museum Perang dekat Penang. Hulu Kenah ni dia salah satu tempat tarikan orang tempatan di sekitar Perak, di tempat mandi Manda kat sana. Sejarah Hulu Kenah ni dikatakan bahawa tempat ni dulu adalah salah satu laluan tentera Siam untuk menyerang kawasan negeri Perak. Dikatakan Hulu Kenah adalah salah satu tempat yang kerah lah di negeri Perak ni. Di sana dikatakan berbagai-bagai kisah mistik yang pernah berlaku di sana. Antaranya ada, kalau orang faham sekarang, perkembangan bunian lah di sana. Dikatakan kerah di Hulu Kenah ni, di mana ada masyarakat pernah datang di sana untuk riadah lah. Dia pun nampak makhluk atau kelibat-kelibat yang menyerupa jadi monyet, lepas tu pontianak dan sebagainya. Waktu siang, malam aku tak tahu lah kan. Hulu Kenah ni juga pernah satu ketika, aku ingat tahun lepas kot, pernah viral satu video klip di mana mereka nampak satu nenek kebayan yang melintasi antara orang nak mandi kat situ. Dalam satu keluarga yang duk mandi kat situ, mereka nampak nenek kebayan duk berjalan. Dia teleportasi tau. Maksudnya dia pindah ke satu tempat dalam masa yang singkat. Video ni sempat viral di media sosial Twitter.
sangat-sangat viral lah video ni dan menggemparkan satu Malaysia. Kuala Pegang ni kalau aku tanya member aku sendiri pun ada yang setengah orang tak tahu. Tapi aku harap lah orang yang menonton video aku ni, khususnya orang Kedah, mereka tahu lah tempat ni. Dikatakan bahawa Kuala Pegang ni ada kisah di sebalik jalan dia, di mana diceritakan bahawa ada satu biji warung kat situ yang akan muncul pada malam hari dan akan hilang pada siang hari. Bukan cerita dia kata memang ada wujud kedai kat situ, dia buka malam, siang dia tutup, kan. Warung tu akan wujud pada malam hari dan dia takkan ada, meskipun tapak dia pun takkan ada bila kita pergi check balik pada siang hari. Penduduk tempatan dekat sekitar Kuala Pegang ni, jalan Kuala Pegang ni, penduduk-penduduk di sekitar situ ada berpesan dekat orang luar yang berkunjung dekat sana, kalau ada nampak warung di sekitar jalan Kuala Pegang ni, jangan pergi singgah. Alah lapak, tahan dulu, berhentilah kat mana-mana, bukan jalan tu yang nak berhenti. Ada beberapa tahun dahulu diceritakan bahawa ada satu kumpulan pengkaji sejarah di Kedah yang datang mungkin dari luar, yang kebetulan balik jalan kaki, lepas tu lapak pula. Dia pun jalan Kuala Pegang tu, dia pun nampak lah warung tu dan dia pun singgah dekat warung tu. Dia pun boleh makan, order semua siap, komplit semua. Dia pun makan semua situ dan dia pun balik ke rumah dia pun. Keesokan harinya, kumpulan pengkaji sejarah ni, dia lalu lagi jalan tu. Dia pun terkejut. Mana warung ni? Tapak dia pun tak ada. Sebenarnya, kumpulan pengkaji sejarah ni, dia pun dah dipesan oleh seorang pakcik. Pakcik ni dah beritahu, dah pesan dah kat dia pun, kalau hampa balik, hampa nampak ada warung tu berjalan, hampa jangan singgah. Jadi dia pun ingat, pakcik tu tegur, supaya dia pun ingat macam tegur kalau boleh jangan makan kat warung tu, mungkin warung tu kotak dan sebagainya ke apa. Dia pun ni tak kira tak indah lah benda apa yang orang tua pesan. Jadi inilah kesilapan kalau orang-orang lama tegur, kita mesti kena dengar, sebab ada something yang dia pun lebih tahu daripada kita. Jadi jalan Kuala Pegang ni sebenarnya kalau orang dekat situ saja yang tahu warung tu, kewujudan warung tu ada di situ. Orang luar tak tahu. Sebab tu bila orang luar lalu kat situ, dia pun akan nampak warung tu pada malam. Dan keesok harinya, warung tu dah tak ada. Meskipun tapak dia pun dah tak ada. Takkan orang berniaga malam hari, lepas tu siang-siang boleh pergi cabut tapak, malam nak pasang balik. Banglo 99. Banglo 99 pintu ni sebenarnya ada satu pintu. Saya tunggu saya aku cerita pasal satu pintu. Banglo 99 pintu. Banglo ni tak asing lah kalau di Pulau Pinang, iaitu di Ladang Bairam di Pung Tebal. Bangunan ini dibina pada tahun 1916. Pada masa tersebut juga banyak ahli-ahli perniagaan British ni yang stay dekat Pulau Pinang ni. Termasuklah di negeri seberang perai Kedah yang sekarang ni kita panggil seberang perai Pulau Pinang. Okey, tengok sejarah. Jadi dekat situ bangunan ni dia jadi sejarah dan seram sebabkan salah satu faktor dia banyak paranormal seluruh dunia yang datang ke Banglo 99 pintu ni untuk lihat adakah benar-benar kejadian tersebut ada ataupun tidak. Dikatakan Banglo 99 pintu ni kalau siapa saja yang datang pasti akan diganggu. Banglo 99 pintu ni juga yang aku ketahui tadi, dia ada 100 pintu. Setiap jam 12 malam, ini menurut kata-kata penduduk tempatan di sana, pasti akan ada satu pintu yang dikatakan pintu tu raib akan terbuka dan siapa saja yang masuk dalam pintu tersebut akan pergi ke alam lain. Ada beberapa aktivis paranormal yang datang ke sana, termasuklah satu YouTuber channel Penang. Aku rasa hampa tak asing kot dengan nama dia. Mereka datang dalam sekumpulan
untuk ke sana buat paranormal, dan mereka datang dalam keadaan ramai lah, bukan seorang dua orang, ramai untuk tinjau banglo 99 tu ni macam mana keadaan di dalam dan di luar. Maka dia buat tinjauan di dalam tu, dia pun ada ternampak beberapa kelibat yang tak sepatutnya dia nampak, dan kalau hampa tengok dekat channel tersebut hampa takkan nampak pun kelibat tu dalam video. Tapi ada beberapa individu yang dalam video tersebut yang nampak sekilas saja. Beberapa kru juga yang bau busuk, dan ada juga yang sebaliknya. Bangunan 99 pintu ni sebenarnya adalah sejarah di mana anak ahli perniagaan British ni dibunuh, ditembak di salah satu tangga di banglo 99 pintu ni. Sebanyak, aku dengar 2, ada yang cakap 3 das, aku tak tahu yang mana satu betul, yang pun check lah sendiri kan. 2 atau 3 das tembakan di kepala menyebabkan anak British ni mati dekat tangga tersebut, dan ada gelaran dia. Sebabkan perkara tu, family perniagaan British ni berpindah ke Australia setelah kejadian tersebut. Jalan misteri yang ada di sekitar, aku boleh katakan berdekatan dengan Taiping dan juga Bagan Seraya. Katakan ramai yang pernah lalu dekat sini, yang rata-ratanya lalu dekat sini pada waktu malam lah. Dikatakan jalan ni adalah salah satu tempat di mana penjajah iaitu Jepun pernah memanggal kepala orang Cina lah waktu tu. Dipenggal kepala lah. Dekat-dekat jalan sekitar Bukit Merah. Dan jalan tu angker lah, sebab seram lah jalan tu. Sebab banyak ada orang kata nampak benda tu duduk bagi bicycle. Ada benda tu datang dalam keadaan tak berkepala, ganggu orang sekitar di jalan tu. Ni berlaku pada jalan di sekitar Bukit Merah. Ni jalan lama tak silap. Tapi sampai sekarang pun kalau kita check balik dekat Google Maps, jalan tu masih lagi macam tu. Keliling hutan kiri kanan, lepas tu dengan sunyi. Walaupun waktu siang, jalan tu memang sunyi gila. Dan kenderaan pun tak banyak lalu lalang kat situ. Satu hala juga dengan jalan Bukit Merah ni, iaitu jalan Bagan Serai. Singkat cerita bahawa ada pernah diceritakan, ini kisah benar, ada 2 orang wanita yang pernah lalu dekat jalan tu. Mereka nak cerita on the way nak ke Selama, Perak. Mereka ikut belah jalan Bagan Serai lah. And so daripada Lebuh Raya sekitar Bukit Merah, mereka turn masuk ke jalan Bukit Merah, dan mereka terus straight nak pergi ke Selama. Mereka akan lalu dekat jalan Bagan Serai. Mereka nampak Pontianak. Seorang daripada 2 orang tu nampak Pontianak di sebelah tingkap pintu kereta belah kiri lah. Bukan pemandu lah, penumpang di belah kiri. Selepas kejadian tu, dalam beberapa minit selepas tu, tak silap aku, mereka nampak ada budak lintas depan kereta dia orang, dengan keadaan muka tak ada, masuk dalam hutan yang ada di pinggir jalan tu. Jadi kalau hampa rasa macam nak cepat kan, hampa boleh lah ikut jalan Bagan Serai tu kalau nak pergi Bukit Merah dan sebagainya tu. Jalan Bukit Teluk Bahang ni menghubungkan jalan di Sungai Pinang balik pulau sehingga jalan di kawasan daerah Teluk Bahang. Dikatakan jalan ini ada banyak cerita-cerita misteri dan seram yang ada diceritakan oleh penduduk tempatan di situ. Salah satunya mengenai ada 2 ataupun 3 orang yang mereka buat round island. Dia memilih bergerak dari Sungai Pinang naik ke jalan Teluk Bahang. Bila sampai di tengah tu, diorang jalan seperti biasa lah. Waktu malam memang sunyi kawasan tu. Bila dia sampai ke tengah tu, diorang perasan diorang pusing di tempat yang sama. Dia pusing 2 kali, tapi dia macam perasan dia lalu di kawasan yang sama, tak bergerak ke mana, just lalu kawasan tu lagi. Lalu hampir dalam 3 kali. Selepas 3 kali tu baru dia orang perasan, baru dia orang
perasan benda jalan tu dah berbeza daripada yang tadi. Dia orang hampir duduk tu hampir 3 kali di tempat yang sama. Lepas tu bila dah sampai dam tu, dia orang rasa lega sikit lah sebab bila dah lepas kan jalan tu. Tapi banyak juga orang cerita pasal yang macam kita pusing jalan di tempat yang sama tu kan. Banyak juga orang cerita kat pasal macam tu. Ni boleh aku katakan pengalaman aku sendirilah. So aku nak ke Teluk Bahang sebab ada hal yang aku harus pergi ke Teluk Bahang tu. Okay, so bila sampai dekat Selekoh mana aku tak pasti, ni cerita lama, aku tak ingat. Ada satu Selekoh tu, dia sepatutnya kita kena ke kanan, tapi aku nampak Selekoh tu ke kiri. Sepatutnya Selekoh ke kiri tu adalah gaung. Ada gaung. Dan nasib baik aku masa tu aku buat slow saja. Aku buat macam enjoy, relax sebab aku dengan ayah aku. So aku buat enjoy, relax. Kalau aku seorang masa memang aku padu orang laju. Disebabkan tu aku dah corner sikit lah ke kiri dan aku perasan jalan tu ke kanan. So aku sempat corner balik lah. So alhamdulillah lah. Kalau tidak aku rasa kalau aku buat laju tu aku rasa aku dah tak ada kot kat sini. Ada juga satu lagi cerita yang aku juga perasan ni dekat kawasan area Titik Kerawang tu. Waktu malam aku dari Batu Finggi. Aku dari Finggi nak ke Sungai Pinang. So aku melalui jalan tu dalam pukul 12.30 ke 1 lah, 1 pagi macam tu. Masa dekat Titik Kerawang tu ada gerai buah-buahan tau kat situ. Gerong-gerong buah-buahan. Masa lalu kat situ aku perasan ada orang berdiri tau kat situ tengah jalan gelap. Dia berdiri je kat situ. So aku nak sedapkan hati aku just kata tu owner kedai tu nak tengok kedai. Tu je lah kan. Tapi korang fikirlah kan, dalam gelap tu lampu pun tak ada. Owner kedai tu buat apa kat situ pukul 1 pagi. Jalan Sungai Ular ni merupakan lebuh raya antara Kulim dan Baling. Basically, orang yang daripada Kulim nak ke Baling akan lalu jalan tu lah, jalan Sungai Ular ni. Nak jadikan cerita, banyak kisah-kisah yang dikatakan berada dekat jalan Sungai Ular ni. Antaranya, dia kata dulu tempat berdekatan kat situ yang mempunyai estate. So, estate ni adalah satu tempat di mana diceritakan mereka ada nampak kelibat langsui. Kalau orang Pening ataupun utara kita panggil Langsiak. Kejadian ni bukan perkara yang pertama kali berlaku. Ianya berlaku banyak kali di jalan Sungai Ular ni. Dan jalan Sungai Ular ni diceritakan sangat berbahaya dan sunyi di jalan tersebut. Mengikut satu cerita, dikatakan bahawa ada satu mamat ni daripada Seredang, dia nak ke Kulim High Tech. Dia ni seorang pekerja kilang lah. Perjalanan dia daripada Seredang nak ke Kulim High Tech tu makan masa lebih kurang 30 minit. Dan dia terpaksa rungi jalan tersebut dalam keadaan jalan tu bengkang-bengkok, semua duk ada kan. Jalan ni bukan jalan yang biasa-biasa. Kemalangan yang kerap berlaku di jalan Sungai Ular ni boleh dikatakan kejadian-kejadian kemalangan seperti kereta tu lepas insiden, kereta tu tak jumpa berhari-hari. Sambung balik cerita tadi, diceritakan bahawa mamat ni dia beritahu bahawa dia nampak perempuan yang berbaju putih bersejalan bersama dengan anak dia lewat-lewat malam lah dekat area jalan Sungai Ular tu. Cuma dia sangsi, takkan malam-malam ada orang boleh jalan dengan anak dia dekat kawasan yang boleh katakan rumah sangat jauh dekat situ. Kereta pun jarang lalu kat situ, especially malam lah kan. Jadi siapa kat dia ni? Casuarinain. Tempat ni pernah digunakan oleh tentera British dulu untuk dijadikan tempat beristirahat dan tempat tidur mereka. Selepas tahun 1970-an, kerajaan Perak mengambil alih tempat ni dan dijadikan sebuah hotel, Casuarinain. Kemudian hotel ni siap sepenuhnya dibina dan dibuka untuk kegunaan awam pada tahun 2000 dan dapat bertahan hanya sampai 2010 sahaja kerana tak mampu menampung kos pembinaan dengan maintenance. Maybe sebab tak dapat sambutan tu. Mungkin tempat dia tak strategik ke macam mana kan. Lagipun tempat dia pun agak scary untuk orang tak masuk kot.
hotel ni pun ada kisah-kisah yang berlaku dulu di terbalik pembinaan dia ni. Pengalaman orang dulu-dulu yang pernah kerja sini, pengunjung itu cerita mereka, dia pernah kena ubah tempat tidur dia daripada tempat tidur asal dia. Dia bangun pagi tengok dia kat luar bilik tu. Lepas tu ada satu lagi kisah dia macam ni. Ada satu family tu, dia check in kat hotel ni. Bila dah check in semua macam manusia biasa kan, cuma dia pun tak banyak bercakap lah masa tu. So dia pun masuk lah hotel. So dia pun tak bunyi lah, tak ada macam, tak nampak dia pun keluar pun, tak nampak dia pun lalu kat lobi nak pergi makan pun, semua tak nampak. So dia pun jadi macam was-was dengan pelik kan, dia pun ni tak keluar makan ke tak pergi mana-mana dulu dalam hotel tu je kan. Lepas tu dia pun dapat panggilan call daripada bilik tu, tapi bila dia angkat bunyi angin je, macam bunyi nafas. Lepas tu disebabkan itu, dia pun buat check lah dalam bilik tu. Dia pun masuk, dia pun nampak peralatan dalam tu memang macam bekas guna, tapi orang tak ada. Hotel ni sebenarnya salah satu hotel di Pulau Pinang yang terbiar. Boleh katakan agak lama. Sampai sekarang pun masih ada lagi hotel tu dengan keadaannya usang. Banyak, tak boleh nak kata lah lagu mana, apa kena pergi tengok sini di Teluk Bahang. Hotel ni dibuka pada tahun 1987 dan dia memiliki 18 hektar keluasan tanah, dan hotel ni ada lebih kurang 400 bilik di dalam dia. Sewaktu hotel ni masih lagi function, orang tersebut ada ceritakan berkenaan dengan gangguan yang ada di tingkat 5. Bermakna waktu hotel tersebut function pun dah ada gangguan dan sebagainya. Kita pun sedia maklum yang hotel ni ada betul-betul di tepi laut. So jin-jin tenang pun belum bawa kat tepi tu. Pengalaman seorang staff daripada hotel tersebut menceritakan bahawa setahun 1980-an macam tu sampai 1992, dalam jangka 4 tahun lah dia kerja di sana. Dan dia cerita kisah dia bahawa satu malam tu dia bertugas di situ. Aku ingat kalau dipantau balik kisah tersebut, aku boleh rasa macam dia ni seorang staff bahagian security, yang di mana dia pernah dengar bila dia buat satu rondaan malam tu, dia dengar ada orang yang cakap dalam bahasa yang dia sendiri tak faham apa dia. Dan bagi staf reception yang ada di hotel tersebut pula, ada juga menerima panggilan-panggilan yang boleh dikatakan seram lah bagi aku. Kalau kita angkat phone tu, kita dengar nafas suara angin yang begitu garau macam tu. Tak ada apa-apa jawapan dekat telefon, sehingga kan pekerja tersebut hanya letak phone macam tu saja, tambah panggilan lagu tu. Story yang awal tadi yang aku cakap berkenaan dengan tingkat 5 di Hotel Mutiara Beach Resort ni, dah ramai jugalah. Bukan kata staff lah, penduduk dekat sana yang pernah duduk di sana pun pernah nampak kelibat-kelibat. Yang pernah nampak kelibat tu lalu-lalang dekat situ. Yang paling famous sekali dekat tingkat 5 lah. Dan lahir sekali berkenaan dengan hotel ni, bilik-bilik yang tadi macam awal aku sebut, bilik dia banyak sangat. So terlampau banyak sangat di hotel tu bilik dia, sehingga kan ada satu ketika tu bilik-bilik ni tak dihuni oleh orang ramai. Maksudnya dalam 400 bilik tu mungkin 100 bilik je yang ada orang. Lagi baki bilik-bilik lain tak ada orang. Jadi bilik-bilik yang tak ada orang tu lah, macam-macam makhluk lah duduk dalam tu. Jadi tak mustahil lah macam-macam perkara melibatkan panggilan. Lepas tu kelibat yang lalu-lalang dekat bilik-bilik kosong ni. Sekolah Sheikh Michael. Sekolah ni dibina oleh Mubalik. Sekolah tersebut juga merupakan rumah padri gereja. Kisah seram di sekolah Sheikh Michael ni dikatakan bahawa sekolah tersebut pernah dijadikan markas tentera British dan juga Jepun di sana. Dan sekolah tersebut juga dijadikan bilik rawatan pesakit yang cedera akibat Perang Dunia Pertama.
sekolah St. Michael ni pernah diserang oleh tentera Jepun, yang di mana tentera Jepun menggunakan kapal terbang mereka sendiri dan tembak ke arah sekolah tersebut, tapi sekolah tu taklah sangat mengalami orang kata apa, kerosakan yang sangat teruk. Pengalaman seram sekolah St. Michael, di mana dikatakan di sekolah tersebut ada satu terowong rahsia, mungkin digunakan pada peperangan dunia yang pertama, mana di situ ada kes kematian seorang pemuda ataupun budak disebabkan faktor sesak nafas yang mungkin menyebabkan keadaan terowong itu tercemar dan sebagainya, kita tak tahu. Dan di sekolah St. Michael ni juga ada juga di mana masyarakat di sana mengklaim bahawa mereka nampak satu lembaga padri yang tidak berkepala di sana.